bukan mudah nak bangun untuk maya subuh ni, bukan kerja mudah. Ya. Nak tinggal tempat tidur ni, ya, dia bukan kerja mudah. Ya. Orang jual bina badan, akak berat 300 kilo pun belum tentu boleh akak selimut hak tak sampai sekilo tu. Ya. Ya. Gitu juga orang, ya, nak tinggal, ya, tengah sedap tidur, tamu-tamu musim hujan. Ya. Sedap tidur, musim hujan, atap pula atap zinc. Pakai tak ada apa. Hujan beras je bunyi tu, pakai tak pergi dah masjid. Ya. Ya. Bunyi lebat. Ya. Sehingga dalam Islam ni, musim hujan ni boleh jamuk mayat. Ya. Jamuk kerana hujan. Hak ni jarang-jarang kita buat. Berkali sepanjang hidup kita ni, ada hak tak pernah buat pun ada. Tak apa, tak sewak, tak apa, dia rukhsah. Dalam hukum Islam ni ada dua perkara. Satu dipanggil azimah. Azimah ni tak dah, tak berubah-ubah. Mari harga mana pun tak berubah. Tak boleh ubah. Hak tu dipanggil azimah. So lagi dia panggil rukhsah. Rukhsah ni Tuhan wiratnya kita. Ya, boleh. Ya. Contoh maya subuh. Maya subuh ni dia tetap dah. Tak boleh jamuk dengan maya lain, tak boleh nak qasar, dia tetap. Tapi kalau maya ngorik dengan Isa boleh jamuk kalau musafir. Ya, ataupun kerana hujan boleh jamuk. Ya. Ataupun kerana, ya, ketakutan, kita takut nak pergi masjid tu, ataupun nak, lepas kita balik rumah nak mari pula tu takut kerana jauh, kerana ada musuh sebagainya, boleh jamuk. Tapi hak tu dia hukum. Ada benda hak tetap, kita tak boleh nak ubah, tak usah kata siapa pun tak boleh berganjak. So lagi rukhsah. Rukhsah ni tu hawi keringan ni. Ya, ringan apa dia? Kalau orang sakit boleh puasa, tak apa, tak puasa. Tu dipanggil keringan ni. Boleh buka cuma ganti hari lain. Tu dipanggil rukhsah. Ya, ataupun kita pergi musafir, pergi Kuala Lumpur, pergi rumah anak mana-mana, ya, cukup 2 marhalah, tu hawi rukhsah. Gapo dia rukhsah? Boleh jamuk maya. Mu tak semai zuhur tak apa, maya dalam waktu asar. Ya, tu. Ataupun dah lah boleh jamuk, boleh pendek pula, hak 4 jadi 2. Tu dipanggil rukhsah. Antara banyak-banyak rukhsahnya ialah bila hari hujan kita boleh jamuk maya. Ya, jamuk kan hujan. Hak ni tak ada khilaf ulama. Semua mazhab. Tak ada khilaf sahabat. Tapi kita tak buat tak apa. Ya, tak buat tak apa. Cuma kalau orang buat, jangan marah. Sebab benda boleh. Ya, jamuk tu agu mana? Pertama, jamuk tu di masjid, tak boleh jamuk di rumah. Jangan jamuk di rumah. Di rumah tu tidak jamuk tu jimuk tu. Bari bawah. Ya. Ni jamuk. Jamuk ni dia syarat nak jamuknya mesti jamuk di masjid berjemaah. Yang kedua, jamuk tu jamuk takdim je, tak boleh jamuk takhir. Takdim, asar mai dalam waktu zuhur, isya mai dalam waktu maghrib, hak tu boleh. Ya, syarat kedua. Syarat ketiga apa dia? Waktu nak mai zuhur tu hujan hujan. Hujan panjang-panjang. Apa hujan boleh musim terkujuh lah. Hujan panjang. Kita mai zuhur tu, ya, tak berhenti lagi hujan. Habis zuhur tu tak berhenti lagi hujan. Mai asar pula hujan lagi. Habis mai asar jamuk tu hujan lagi. Tu boleh jamuk. Kalau kita bat bawa takbir berhenti hujan, tak boleh jamuk dah. Tak boleh. Disyarat jam hujan tu berpanjangan hujan. Ya. Kemudian, ya, dia kena berjemaah, tak boleh buat sorai. Jangan sorai. Dia syarat berjemaah. Apa tahwi rukhsah keringan ni? Sebab kalau kita balik ke rumah nak boleh mari pula tu, ya, takut basah, takut seluk, takut macam-macam, maka tu hari boleh jamuk maya lalu. Tapi kita tak buat tu tak apa, nak sebut hukum. Hukumnya boleh. Ya, boleh kita jamuk maya kerana hari hujan. Ya, bukalah kitab fiqh mana pun tak ada khilaf sahabat. Cuma kita ni tak sewak. Tak sewak pasal apa? Payung ada, rumah dekat, kereta ada. Ya, hak tak sewak tak apa. Ya, tak ada masalah. Hak tak sewak tu cuma dari segi hukum boleh tak? Boleh. Tapi boleh tak mai sorai? Tak boleh, kena berjemaah. Ya, Tok Imam tu rakyat kita nampak hujan berat ni masing-masing ada. Nak balik rumahnya atap bocor ke gapo ke, kita jamuk lalu. Ya, boleh. Tapi boleh tak qasar? Tak boleh. Dia mesti jamuk pak-pak.
Dia tak boleh buat dua-dua, tak boleh. Ya. Jadi hukum ni nak sebutnya, ya, dalam Islam ni ada benda yang Tuhan bagi keringanan pada kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Ta'ala dia tidak paksa kita melainkan benda yang kita boleh buat. Ya. Benda yang kita boleh buat, lalu Allah Ta'ala panggil taklif, letak hukum. Ya. Kita bila kita mengucap syahadah, bila kita jadi seorang Islam, tak sama jadi seorang Islam dengan orang bukan Islam. Ya. Bila kita jadi seorang Islam, mengucap, kita panggil mengucap syahadah ataupun syahadatain, dua kalimah syahadah. Kalimah apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dua kalimah. Kalimah pertama, la ilaha illallah. Ya. Tak ada Tuhan lain melainkan Allah. Bila kita ambil Allah sebagai Tuhan, maka kita kena dengar dia kata gapo. Dia suruh kau, dia larang kau, dia perintah kau, dia buat gapo kau, kena dengar. Pasal apa? Mudah ambil Allah sebagai Tuhan. Kalau ambil pohonnya sebagai Tuhan, ikut dia lah. Tak? Bila ambil Allah sebagai Tuhan, maka kita kena ikut apa yang Allah kata. Sebagaimana kita dengan bini kita, asalnya dia tu rumah dia. Ya, anak beranak dia, kita bila akad nikah jadi suami isteri. Ya. Bila jadi suami isteri, bini kena dengar kata tok lelaki pun kena dengar kata bini. Ya. Bukan bini je nak suruh dengar kata tok lelaki tak usah dengar langsung kata bini, tak boleh. Ya. Di asalnya dua benda, kemudian kita satu. Bila satu kita terima apa dia? Terima ni bini aku. Bini pula terima ni tok lelaki aku. Ya. Maka bila kita duduk begitu, kita mengaku Allah sebagai Tuhan, maka pertama kita kena dengar Tuhan suruh gapo. Ya. Bila kita ambil Allah sebagai Tuhan, tentulah Allah Ta'ala ni ada di perintah, ada dia suruh, ada dia larang, ada dia perintah, ada dia halal, ada benda-benda. Apa kita dengan manusia macam-macam. Kita dengan manusia ni macam-macam. Kita dengan tubuh kita diri pun macam-macam perkara. Ya, macam-macam tubuh kita. Kita dengan tubuh kita. Ya, kena tutup aurat, sakit kena makan ubat, bila lapar kita kena makan, bila dahaga kita kena minum air, bila kita masuk sapah dalam mata kita kuih juga supaya tubik. Ya, maka tu atas tubuh kita diri, apatah lagi Allah Ta'ala. Maka demikian juga bila kita mengaku wa asyhadu anna Muhammad Rasul, aku mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Bila kita ambil Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka pasal apa kita ambil Nabi Muhammad sebagai Rasul? Tak boleh ke Nabi Isa sebagai Rasul, Nabi Adam, Nabi Nuh? Kita kata semua Nabi-Nabi itu kita beriman belaka. Kita orang Islam ni, kita beriman semua Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Rasul ni apa dia Rasul? Ya. Rasul makna utusan. Utusan Tuhan. Ya. Pak kita Tok Ngulu. Tok Ngulu tu siapa dia Tok Ngulu tu? Tok Ngulu tu wakil pemimpin, wakil kerajaan hok mari duduk kampung kita. Dilatih. Pas gapo dia? Gapo-gapo kerajaan rakyat ke rakyat melalui dia. Ya. Demikian juga Allah Ta'ala, gapo-gapo yang Allah nak rakyat pada manusia, dia rakyat ke Rasul. Ya Muhammad merayak gini. Ya. Maka utusan tu dipanggil Rasulullah. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi Muhammad sebagai Rasul, dia ni beza dengan Tok Ngulu, Tok Nebeng, Tok Gawa, pegawai daerah, Tok Wakil. Dia tak sama. Ya. Pasal apa tak sama? Rasul ni kalau Allah suruh dia kena buat dulu. Ya. Ada pun Tok Wakil, kerajaan suruh, ya, pemerintah suruh, katalah ada suruhan tu untuk rakyat. Ya. Umpama tuan-tuan sekalian kena bayar cukai tanah. Baik. Kena bayar cukai tanah. Semua kena bayar ke? Tak. Hak ada tanah ya. Hak tak ada tanah, tak usah sibuk. Tapi Allah Ta'ala bila Allah kata mayar, pakai Nabi pun kena mayar. Dia tak kata, demo mayar lah. Pas demo Rasul tak mayar. Kabar syurga dah demo. Tak ada gitu. Nabi pun dia mayar. Bila Allah kata haram, Nabi diri pun tak buat. Bila Allah kata halal, Nabi diri buat. Pasal apa? Dia tu contoh. Dia tidak orang lain. Orang lain ni kita boleh suruh. Ya, dia mau tolong siapa, ya, royak kau orang gini. Ya, tubik gi, ya, gi maya jemaah. Ya. Baik. Perintah tu kena.
Tapi semua orang kena? Tak. Budak kecil tak wajib. Orang tino tak wajib. Orang sakit tak wajib. Maknanya, sebab tu bila kita ambil Nabi Muhammad sebagai Rasul, kita dengar apa yang Nabi kata pasal apa? Sebab dia ni bawa utusan Tuhan. Ya, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai Rasulullah. Dan Nabi Muhammad ni dia buat. Maka kita ni tak tahu gapo tengok dia. Pahala ni Nabi tak ada dah. Lepas Nabi wafat, dia panggil sahabat-sahabat Nabi. Kita kena ikut sahabat. Kata Rasulullah, ashabi kan nujum. Sahabat aku ni pembintai. Sebagaimana orang zaman dulu, dia nak jalan malam, dulu lapung tak ada. Ya, kompah-kompah ni tak ada. Telefon-telefon baru. Nak jalan tengah malam, dia laut ke mana pada pasir, nak jadi panduan ke apa dia? Bintai. Panduan tu lah bintai. Bintai tu jadi panduan. Nak tubik ke mana? Tengah pada pasir ni tak sama atas kita. Kita ni kalau kita tubik jalan, ada bekas tapak kaki. Pada pasir ni jalan agak, akak kaki hilang tapak, akak hilang tapak. Nak balik ke mana? Nak pergi ke mana? Nak balik ke mana? Apa panduan? Bintai. Sebagaimana orang zaman dulu jadikan bintai tu panduan, ya. Gitu juga kita ni, Nabi Muhammad tu sebagai panduan. Ya. Sebagai panduan. Kita nak buat gapo, tengok dia buat ke tak. Bila Nabi tak ada, sahabat Nabi, kita tengok sahabat buat ke tak. Pasal apa ikut sahabat? Muka sahabat tengok Nabi, kita tak tengok Nabi. Ya. Akhir siapa lah ni, siapa zaman kita, siapa dia? Alim ulama, tok guru. Ya. Sebab tu tok guru ni, dia kena buat benda hak dia terima daripada tok guru dia, sambung siapa Rasulullah. Ya. Baik. Maka perintah ni ada perintah sifat wajib, tak boleh tinggal. Kalau tok guru tak mayar, anak murid sah tak mayar. Bapa dia tak mayar. Tok guru hamba tak mayar. Ya. Bila tok guru isap rokok, anak murid pakai isap. Pasal apa? Tok guru pun tak isap. Allah hari itulah Allah ni tak ada dah. Ya. Zaman hari tu anak murid pula pergi jumpa tok guru bawa rokok sama. Zaman-zaman itu. Jadi banyak benda-benda yang perkara kita hidup ni kita letak sebagai panduan. Maka kita hidup berkembang biak. Kau lama kau berubah. Ya, sebab tu ya, agama ni dia ada asas. Bila Allah Taala hantar Nabi, kita pun tengok Nabi. Bila Nabi tu mati, tengok sahabat Nabi pula. Bila sahabat Nabi mati, tengok, dipanggil tabi'in. Orang ni dia tak dengan Nabi, tapi dia jumpa sahabat, dipanggil tabi'in. Ya, tu tabi'in. Tabi'in orang ngikut sahabat Nabi. Dia jumpa kau sahabat, tak ada. Jumpa Rasulullah, tak ada jumpa. Dia kata, tapi aku dah jumpa Sayyidina Abu Bakar. Ya. Lalu mati sahabat Nabi, tinggal tabi'in. Orang pun ikut tabi'in. Pasal apa? Dia pernah jumpa dengan sahabat Nabi. Siapalah tabi'in orang mengikut. Dia dah jumpa tabi'in tak ada. Tapi aku dah jumpa, sahabat tak ada jumpa tabi'innya. Apa kita lah. Dia dah jumpa Tok Guru Aziz. Jumpa. Ya. Pasal apa buat gini? Hamba Tok Guru ni Aziz buat. Kita boleh sandar ke dia. Pasal apa? Dia orang alim. Dia. Ya. Bila orang sandar ke orang alim, perbuatan tu jadi contoh. Sebab tu kita ni sokmo-sokmo pun benda yang makruh bagi orang biasa, kita kena haramkan diri kita. Tok Guru orang alim pimpinan. Ya, benda tu makruh je, tidak haram pun. Tapi kalau kita buat, orang pakat tiru. Ya, benda sunat. Benda sunat je hukumnya. Ya, tapi kalau Tok Guru tak buat, anak buah pakat tak buat lagi, tak buat. Ya. Umpama masuk masjid mayat tahiyatul masjid. Seruan kita ni, mari seorang alim, orang warung, orang zuhur, orang hebat, masuk masjid tiba-tiba duduk cokok. Kita seruan. Tak mayat sunat dia. Kita hok jahil ni, kata Allah tak mayat sunat Tok Guru tu. Tak. Ya. Ataupun lepas mayat tiba-tiba dia tak mayat sunat. Pelik tak? Tok Guru tak mayat sunat. Pelik. Pelik tak kalau orang biasa tak mayat sunat? Tak pelik. Ya, kalau Tok Guru tak mayat, sama-sama. Minta maaf Tok Guru. Contoh bukan Tok Guru. Julu ni kat paling kampung lain, belah-belah Afrika. Ya. Jadi kita diri letak hukum dah.
Orang gini sepatut gini. Orang gini sepatut gini. Orang gini sepatut gini. Antara benda kita letak kepala kita, nak minta derma, pergi minta orang kaya. Kita kepala kita, dia orang ada duit, kita minta lah. Padahal kita pergi minta, tak boleh leleh pun. Ya. Kedekuk, tak ada masing. Kalau kita jumpa orang kampung biasa, lebih mudah lagi kadang-kadang. Makna, kita andai kita tak betul. Ya. Jadi, satu hari, ni ambil pengalaman sendiri. Ya. Almarhum, Tok Guru. Dia pergi kampung, Betebala. Di Pahal. Lepas mai Zuhur, dia tak mai sunat. Ambil masa tu kecil-kecil. Ya. Jarang mana kita pernah tengok Tok Guru lepas mai tak mai sunat. Tak. Ya. Ambil ni besar dengan dia. Ya. Tak pernah tengok. Satu hari tu dia mai, dia tak mai sunat. Duk nyandar. Pergi kat dia. Masa budak-budak kita pergi tanya, Tok Guru berapa tak mai? Tanya Tok Guru berapa tak mai sunat? Dia kata, maya wajib, maya sunat. Yang kedua, orang yang musafir, hak wajib pun Tuhan boleh rukhsah, boleh jamak, boleh qasar. Ya. Maka kalau hak wajib pun boleh qasar, boleh pendek. Maka hak sunat ni dia tidak sama sunat orang mukim bagi orang musafir. Orang musafir ni dia tidak sama. Perintah suruh tu suruh hukum sunat belaka, tapi tak sama dengan orang musafir dengan orang mukim. Ya. Orang musafir ni hak wajib pun Tok Guru sebut, hak wajib pun tu hawi keringanan. Kalau hak sunat, kalau kita penat, kalau kita letih, dia tidak sebagaimana orang mukim. Makna dia buat ni, sebab tu kita boleh jadi panduan bukan apa. Orang yang alim ni, dia buat sekara, mesti ada dalil. Mesti ada dalil. Cuma kita kata, oh, hak ni dalil kot ni, hak ni dalil kot ni. Sebab dia tahu. Ya. Tapi kalau orang tak tahu, dia bukan, oh, hak ni boleh, hak ni tak boleh pula. Hak ni kata, masa tu kata gini, masa ni kata gini. Sebab bila berubah ilah, sebab berubah hukum. Ya. Umpamanya boleh tayamum. Pasal boleh tayamum? Sebab tak ada air. Kau ni kenapa tak tayamum? Sebab ada air. Ya. Berubah keadaan, maka berubah hukum. Bukanlah hukum tu berubah-ubah ikut suka hati. Tidak. Kerana sebab tu berubah. Umpama hamba ni biasa turun ke laut dengan nelayan. Kita ngaji kitab fiqh. Nak jamak mayat ni mesti 2 marhalah. 2 marhalah berapa? Lebih kurang 100 km lah mudah. 100 km darat, naik kereta, jalan highway sejam. Turun ke laut, kalian ni 15 kuda, sejam ni baru 8 km baru. Sejam dah. Nak 100 km kak, dah 7 hari. 7 hari tak boleh jamak mayat lagi. Maka kan itu tak boleh tengok satu sebab, maka kita letak hukum tu. Ya, maka kan itu ada hadis-hadis yang Nabi SAW jamak mayat, ya, dalam keadaan tepat Nabi gitu tak sampai 2 marhalah. Tapi payah. Main turun bukit. Jarak dekat tapi gak nak sampai apa petang tak apa lagi. Maka kan itu satu benda tu kena ada asas. Benda ni benda kena ngaji lah. Ya, jangan kita mikir ambil rasa gitu. Dia hukum tak boleh makan rasa-rasa. Ya, ambil ingat sekali masa duk Perak hari tu. Ya, bini ni, ya, dia ada anak kecil pergi kerja, nyepuh susu. Puah susu dia tu nyebuh dalam gelas lah, simpan dalam peti sejuk. Wi kanak ni. Ya, suruh orang jaga wi. Ya, wi kanak dia puah susu dia buah dalam peti sejuk. Mari tok lelaki buka-buka tengok ada susu minum. Minum. Habis gelas minum. Bini kata, tak boleh, pasal apa minum? Tak kata, bapa? Tu susu saya tu, kata tok lelaki. Susu awak, dia awak lah apa, duduk sini. Kata, ya. Bini pun kata susu dia purah kanak. Tak boleh minum susu isteri, tak boleh minum. Nanti jadi suami sususuan. Sudah.
Sebab dia kata kalau kan ada anak sesuai, dia kata kalau ada anak sesuai, apa tak ada suami sesuai. Riuh rendah. Ya. Kata bini pula, tak boleh. Ya, jatuh tolak ni. Ya. Pasal apa? Sebab minum susu bini. Ya, kau gitu. Tok lelaki pula sama-sama tak kerti. Dia kata, sudah dah. Kan dia pun tanya saing dia. Tanya saing dia kata, aku rasa ya. Ni bahayanya. Ya. Sebab tu dia kena fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Mu kena tanya orang reti kalau tak reti. Jangan tanya sama-sama tak reti, mu rasa mana? Aku rasa gitu. Hukum ni bukan boleh rasa-rasa. Hukum ni mesti ada dalil. Mesti ada illah sebab. Ya, umpama Allah kata kepada fasalu ahla zikri, mu tanya orang reti. Ya. Ahli zikir, ahli berzikir, ahli reti yang tahu benda tu. Umpamanya, apa kita maya jauh-jauh ni? Tak boleh kau maya dekat-dekat? Siapa suruh maya jauh-jauh ni? Tok Imam kapur ni ke? Tak. Ambo pergi masjid lain pun jauh gini juga. Pasal apa suruh jauh-jauh gini? Kan Nabi suruh maya dekat-dekat. Kok kita lawan Nabi? Baik. Ya. Bercanggah tak dengan hadis Nabi? Bercanggah. Ya. Lalu ada orang kadang-kadang dia ambil hukum secara khusus, hukum khusus dibuat pada benda yang umum. Dia tak boleh. Ya. Maka siapa yang suruh jauh ni? Ahlu zikri, pakar. Ya. Siapa pakar? Pakar dalam bab penyakit yang merebak ni. Ya. Dia kata kalau sekiranya benda ni tak pernah berlaku dalam dunia. Ya. Virus coronavirus. Ya. Tak pernah berlaku. Kuman yang bahaya macam ni tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Ya. Bahayanya kuman ni kalau orang tu hak positif tu pergi kedai tutup. Dia pergi sekolah tutup. Dia pergi balap polis tutup. Dia pergi hospital tutup. Hospital tutup, dia pergi. Hebat Pak Cik ni, lebih pada Ultraman lagi. Tak. Dia pergi mari masjid tutup. Pasal apa? Kerana penyakit ni boleh jakit. Boleh jakit dengan kita sentuh dia, boleh jakit dengan kita duduk sebelah dia bersing, ataupun dia napah, ya, terbatuk ke, kita duduk sebelah dia, ya, kita duduk sedut napah tu boleh jakit kita. Ya. Tak pernah berlaku dalam sejarah dunia. Ya. Hingga kita tahu kampung kita ni siapa yang kena kuman tu. Sebab kerajaan buat keputusan, kalau ada kita kena royak ke rakyat, royak semua sekali. Nama gapo, duk rumah nombor berapa, duk lorong nombor berapa. Ya. Kita semua tahu. Berapa orang kena kampung tu. Ya. Bila dia kena positif, anak-anak dia pun kena kurung belaka. Pasal apa? Takut jakit dah ke anak dia. Anak dia sihat-sihat duk main bola. Sihat lagi tapi takut kumen tu ada dah. Yang anak dia pun kena kurung. Ya, anak dia kena kurung tahan lagi. Ya. Saing ke anak dia pun kena juga. Pasal apa? Takut-takut anak dia tu kena dah. Pernah berlaku tak penyakit agung ni? Tak pernah. Ya. Orang tu Pak Cik kecil manis. 25 baca kecil manis dia. Dia makan kedai kopi kita. Jakit tak kecil manis dia? Tak jakit. Ya. Ada seorang sahabat Nabi zaman Rasulullah SAW. Nabi tengah kuliah. Dia ni orang Badui. Orang Badui ni orang kampung, orang dia kerja pun pakar gitulah apa semua. Orang Badui, cara hidup bayu Badui. Ya. Zaman kita kali tu gak. Ya. Orang kampung dia pakai kain pelekat tu lah. Maya pun kain tu, dia cenderung rupuk pun kain tu, dia akak lembu, kita arik lembu pun kain tu, mari maya pun kain tu juga. Kadang-kadang kita ni balik mandi, kita orang Malaysia, Melayu ni. Ya, dia ni mandi pun tak ada, muka Arab, muka payah air. Ya, dengan bau masa ada bau pakaian dia mari masjid. Dia mari, Nabi tengah mengajar. Dia mari duduk belakang duduk, dia tengok. Duduk cari tempat kosong. Sebab jauh zaman Nabi tak ada speka-speka ni. Zaman kita ni bukan nak mari dekat, pakai duduk jauh. Tak. Kau jauh. Ya. Sebab ada dinding, kata ada dinding, lalu jauh lagi. Pasal apa kita ada speka boleh dengar. Ya. Ada orang duduk bai dengar di rumah ya. Ya. Bai dengar di rumah. Pasal apa Pakcik tak pergi mayar? Takut virus. Ada juga. Baik.
Kita zaman Nabi ni tak ada speaker apa. Jadi dia ni duk jenguk, duk tengok mana ada kosong. Kebetulan depan Nabi ni ada kosong. Sebelah Nabi, depan Nabi ni ada kosong. Sebelah ni orang berada sikit lah. Jubah dia pun comel, pakaian dia pun comel. Badui ni jengok tengok ada kosong, dia pun lakoh orang tu, lakoh giduk. Dia arak ni badui, dia kita orang Melayu nak minta nak jalan, kita tunduk minta izin nak lalu. Cermak kita minta izin lalu. Tunduk minta maaf nak lalu. Dia dok, dia pakai lakoh. Kepala kita lakoh. Hamba tengok depan mata dia. Quran tu dia lakoh. Ni Masjid Nabi Madinah. Hak dok sah pertama dah nak ngaji ni. Nak ngaji sah pertama. Dok ngajar penyandar dinding, Quran depan dia ngaji. Dia tutup Quran, dia lakoh Quran. Kita rang tengok orang lakoh Quran, tak pernah hayat hidup tengok orang lakoh Quran. Tengok serba jubah tak mudah lah. Tapi kata tegur, pasal apa tu? Dia kata tak apa, tutup dah. Hak tak lakoh kalau buka kata dia. La ilaha illallah. Tak apalah. Dia ni badui ni lakoh, mari duduk sebelah depan Nabi. Dia duduk ni, kebetulan sebelah Nabi ni orang-orang yang berada sikitlah baju jubah. Badui dengan bau masing ada belakang dengan bau apa semua. Dia ni tak selesa duk selesa dia ni. Bang tu nak hambak pun tak nak sabar. Akhir dia bangun pindah. Dia bangun pindah ke lain. Nabi ni bila tengok dia pindah, Nabi tanya dia, "Bapa mau pindah?" Nabi tanya dia, "Bapa mau pindah? Pak duduk." Mu takut nyakit dia pindah ke mung ke? Mu takut sesak dia tu sebab badui ni orang miskin. Mu takut miskin dia jakit ke mung ke? Kamu takut kaya mu pindah ke dia ke? Kan orang bangsawan, orang-orang ni dia serogah lah. Baju dia tak layak duduk sebelah ni. Sebab tu kadang-kadang orang jenis sombong gini ni, kita tengok dia beli makan ni. Dia makan, nampak tengok dia ni. Setelah tu, 4 orang makan seekor kambing. Seekor kambing tu, 4 orang. Habis ke? Tak habis. Jeput tinggal. Perangan nak tunjuk sombong. Saja nak tunjuk sombong. Sombong orang kaya ni, dia order sebanyak-banyak, dia makan sikit. Kalau dia buat jubah dia meleret atas tanah. Meleret atas tanah ni untuk tujuan sombong. Untuk bangga. Jadi bila dipindah, Nabi tanya dia. Bila Nabi tanya dia, dia suruh bersalah. Mak Nabi marah ke dia. Dia marah ke? Nabi marah. Pasal apa? Mu pindah. Mu takut miskin dia jakit ke mung ke? Atau mu takut harta kaya mu ni pindah ke dia ke? Dia kata, "Ya Rasulullah, maafkan saya Rasulullah. Maafkan dia. Memang dia serah gitu." Dengan Nabi tak boleh nawak. Nabi tahu. Lalu sahabat ni mari jumpa badui, dia kata, "Maafkan aku. Maafkan aku kerana aku pindah kerana tak sangat tak selesa duduk sebelah gini-gini. Ya Rasulullah, demi menembus dosa aku." Ni sahabat Nabi. Demi nak tembus dosa. Dosa apa dia? Dosa dalam hati. Bukan dosa luar. Hak luar pindah pak duduk ni ki dalam hati serah sombong. Serah orang ni tak layak. Dia penyakit dalam hati ni tubik luar. Hak bertindaknya luar ni lah. Tubuh kita bertindak, tapi bertindak tu apa? Atas hati. Dia kata, "Ya Rasulullah, maafkan aku Rasulullah. Wahai badui, maafkan aku tadi. Ya Rasulullah, demi nak tembus dosa aku tadi, aku sanggup beri separuh harta aku ke badui ni. Kerana nak tembus dosa, aku sanggup beri separuh harta aku ke badui ni, ya Rasulullah." Separuh harta, tuan-tuan. Kalau kita ada harta 10,000, 5,000 ke badui. Badui ni kata, "Ya Rasulullah, tak ada Rasulullah. Saya tak sihir Rasulullah. Saya tak sihir Rasulullah. Saya tak nak harta dia Rasulullah." Badui ni tak terima harta dia. Nabi tanya, "Pasal apa?" Kata badui tu, "Aku takut nyakit dia jakit ke aku pula, ya Rasulullah." Aku takut nyakit dia tu mari ke aku pula.
Penyakit apa dia? Penyakit sombong, penyakit takabur, penyakit ria, penyakit som'ah, penyakit anania. Akulah tak ada orang kapung dah. Akulah boleh buat, orang lain tak boleh buat dah. Akulah gapo-gapo. Ni penyakit yang boleh mari. Ya, orang sombong ni sikit je tuan-tuan sekalian. Motor besar sikit. Serah ke mana? Serah. Kita buat motor kecil, motor Honda Cup, dengan buat motor besar. Serah ke tak? Serah. Salah ke motor tu? Tak salah motor. Motor tak salah. Kita pahagu mana? Caranya, mana caranya? Sombong ni, kalau kita baca kitab Mauzaili banyaklah cadar. Dia kata sainglah dengan orang miskin, saing orang susah. Kita ingat, ya, kita tidak jadi salah Nabi, kuda Nabi, hebatkan kuda Nabi. Salah ke tak? Tidak salah. Asal jangan sombong. Salah tak pakai baju comel? Tak salah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya. Allah Ta'ala ni dia cantik, dia suka orang pakai comel-comel. Salah ke tak? Tak salah. Ya, tak salah. Ya, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dia pakai hebat-hebat pakaian dia. Pasal apa? Nak tunjuk Islam ni gah. Ya, Islam ni hebat. Ya, bukan pakai selekeh apa semua hingga ya orang pandai hina. Ya. Tapi yang pentingnya pakai apa pun tak apa kita. Buat Honda Cup ya, tapi bunyi kuat. Ya, segala yang pun bunyi kuat. Kira apa? Ezuputu. Ya. Tak. Ya. Jadi sombong tu tidak duduk pada motor, tidak duduk pada kereta. Ya, tak duduk pada baju, duduk di hati. Ya, maka sombong tak sombong tu duduk hati kita. Maka bila agama cara tu? Kata caranya buat kerja sapu-sapu ke, buat kerja duduk bergaul dengan orang susah, bergaul dengan orang biasa, bergaul dengan rakyat biasa. Jangan bergaul dengan orang kaya-kaya aja. Tak usah kecek dengan miskin-miskin. Ya, jangan hadir majlis-majlis kesukaan. Ya, majlis pesta hari jadi, majlis pesta tu, majlis kematian tak pergi. Ya, takut nak pergi. Ya. Hamba ada suara saing bawa kereta. Ya, bawa kereta cerita bab mati. Dia kata tak sebab cerita matilah dia kereta ni. Ya. Cerita mati pun takut dia kereta. Takut mati. Padahal cerita mati Nabi kata ceritalah kematian supaya orang tu takut nak buat maksiat pada Allah Taala. Ya. Jadi penyakit-penyakit macam ni sentiasa ada. Jadi oleh kerana itu tanya ahli. Ya. Jadi bila doktor kata penyakit ni gini-gini, kita tak reti. Bukan bidang kita. Ya. Kita bukan bidang kita. Kita tak tahu. Bila doktor tu beritahu, bahagian pakar bahagian tu beritahu, maka kita ikutlah. Dia kata kalau kita duduk rapat-rapat boleh, tapi kalau nak sing kawan tu bersing yang dia tu kebetulan ada kumen. Agu mana? Ya. Jadi oleh kerana itulah sebab tu ya, bukan saja Malaysia, Mekah diri pun maya jauh-jauh. Ya, Masjidil Haram tu tawaf jauh-jauh lah ni. Tahun ni insya-Allah buka dah ni. Ya, tahun ni umrah pun boleh buka dah. InsyaAllah doa haji tahun ni pun mudah-mudahan boleh lah. Ya, tapi dia sikit-sikit. Tapi jauh-jauh ya. Pergi umrah pula, siapa nak pergi umrah, siapa-siapa sana kena kuarantin 3 hari duduk di hotel. 3 hari. Ya, siapa-siapa test duduk hotel 3 hari. Ya, lepas 3 hari tak ada main tak apa, boleh pergi buat umrah. Pergi umrah sekali umrah ya. Tak boleh duduk 3 kali. Ya, pergi tawaf pun jauh-jauh duduk belakang atas lain, dia buat lain lah ni. Kena jalan atas lain tu, jangan lari per lain tu. Ya, takut-takut jadi setuh ke gapo. Ya kita tak tahu saing sebelah kita ni agu mana. Kita tak tahu. Ya, saing sebelah kita. Sebab tu pasal apa? Oleh kerana kita tak tahu, kita diminta pakai face mask, tutup. Pasal apa untuk pakai tutup ni? Ya, somak hidung kita Allah. Ya, bersin semua duk pakai gini. Ya, ada pak cik tu. Allah saya bersin sama Ustaz. Ya, pakai gon ni Allah tak ada. Berapa lama dia pakai? 3 minggu pakai. Patut bersin pun. Ya. Dia kena tukar pak cik. Ya. Tak boleh pakai mak 3-4 minggu pakai tu lah bersin sungguh. Tak. Ya. Jadi dianya pasal apa kita kena pakai gon ni? Pakai gon ni tu pertama kita tak tahu ramai-ramai ni siapa hak kena, siapa tak kena. Hamba tak ada sihat loan ni. Dia kumen tu bila mari, dia tak tunjuk lalu. Dia polon ni kalau kita tengok orang nyakit ke apa? Kanser tak? Kanser tahap 1 tak sedar, tak tahu, tak serah. Tahap 2 tak serah. Masuk tahap 3, tahap 4 baru serah sakit.
Doktor kata tahap 4 dah. Tahap 4 tak boleh buat gapo, komen merebak habis dah. Ya. Nak sampai ke tahap 4 tu berapa tahun? Gitu juga komen ni. Wairah ni tak tahu. Kadang-kadang hari ke-8 baru boleh mengesahkan. Sebab tu dia kuarantin 10 hari. Yang ada lah ni pendek sikit sebab alat teknologi ni makin canggih. Dulu alatnya lama baru tahu. Lepas kita ambil darah lah. Hari tu kadang-kadang 2 minggu baru tahu. Lah ni ambil darah hantar ke lab terus tahu keputusan. Sama juga alat test ni. Dulu alat test ni kena masuk mama, proses. Esok lusa baru tahu paling cepat. Lah ni dah masuk mata, duk sejam boleh tahu dah. Gak lah ni makin canggih pula alat ni. Test duk boleh tahu lalu. Jadi oleh kerana tak tahu dia kata tutup ni bukan apa, mengelak benda yang kita tak tahu. Kalau kita tahu tak ada apa. Hamba pergi masuk kapal orang asli sama-sama dia terpakar ke. Dia kata, "Apa gila ni pakar kau ni belakang?" dia kata. Ya. Kita kata, dia sama dia tak pernah gaul dengan orang. Tak apa. Orang panggil kawasan hijau. Bukan parti hijau, dengan dia hijau. Ya. Zon hijau ni tak apa. Ya. Jadi tak apalah kaedahnya kita nak hidup, maka kita tahu bahawa hidup sebenarnya tak ada gapo. Hakikatnya semua kita ni menuju pada satu benda. Ya. Semua sedang menuju satu benda. Gapo dia? Kematian manusia dan kemusnahan alam. Hamba ni jaga Kementerian Alam. Jaga alam sekitar. Ya. Lah ni hok dok riuhnya. Ya. Dunia lah ni kau panah. Suhu dunia lah ni kau panah. Ya, kau panah. Ya. Kajian-kajian dia buat, kau lama kau panah. Pasal apa jadi panah? Bumi ni kena tengah panah, kau panah dah ni. Banding dengan zaman dulu, kita pun serah. Hari tu kita mari, hari tu serah sejuk tak pakai aircon kapur ni. Sejuk nyunyuk kalau pagi, tak? Lah ni apa? Kau lama kau panah. Kau lama panah ni, pucanya apa dia? Pucanya macam ayat hamba baca ni lah, surah Rahman. Allah Ta'ala ni, dia buat langit ni, dia ada ukuran dia. Ya, dia pergi antara matahari itu dengan bumi ni ada satu lapis udara tebal lah. Satu lapis dia panggil lapis ozon. Satu lapis. Quran pun sebut juga ada satu lapisan. Tujuan apa dia? Lapisan ni terkumpul segala gas-gas yang tujuan Allah buat ni bila matahari pacar dia ada penapis dulu barulah cahaya tu sampai ke bumi. Ya. Kalau tak ada penapis ni mati kita. Tak boleh hidup. Bumi jadi panah, tak suar. Sebagaimana orang nak welding benda, dia pakai cimata. Pasal apa? Kena ada penapis sikit. Sebab mata kita tak boleh tengok cahaya tu. Kalau tengok straight, boleh punah mata. Maka kita pun buat penapis. Okay. Lah ni penapis tu tak ada dah. Penapis tu bocor. Yeah. Banyak tempat bocor. Menyebabkan matahari ni direct kena ke manusia. Bila matahari direct kena pada manusia, yeah, orang yang kena tu matilah. Okay, mati ramai. Yang keduanya menyebabkan panah dia tu lebih daripada apa sepatutnya. Pasal apa jadi bocor ni? Tu timbul. Pasal apa jadi bocor ni? Bocor kerana utai-utai orang tebal. Ya. Kemudian gas aircon ni. Gas ni dia ada keluar satu gas ni yang dimakan benda tu, penapis tu. Ya, lah ni alat-alat gas ni tu baru berlaku dah. Kita Malaysia ni kita dulu gas kita gas lain, hak ni gas lain. Ya. Gapo lagi? Kereta banyak sangat. Asap kereta apa semua ni dia. Sebab tu bila PKP baru ni langit jadi cerah, sungai jadi jernih. Ya. Jadi kalau sekiranya panas sangat apa jadi? Bila panas sangat air di kutub utara, kutub selatan ni cair. Air batu cair, muka panas. Pakai air batu, boleh dapat sejuk dia tak cair lah. Waktu bila luar cair, letak tengah panas pula. Kau cepat. Oleh kerana panas tu tinggi, maka air batu ni cair. Cair banyak beribu-ribu tan cair, menyebabkan bila cair air laut kau naik. Apa air batu? Naik. Pas kalau naik, apa masalahnya? Kalau naik tenggelam. Bila paras laut naik 3 kaki ke daripada paras, siapa tenggelam? Bandar Kota Baru akan tenggelam.
Bandar Kuala Terengganu akan tergelar. Kalau air itu duduk tepi laut. Ni orang buat dah. Kalau naik setara ni, kapal mana tergelar? Pun kita lah. Kalau banjir naik sekaki, kapal kita ni, hak mana tergelar? Naik 3 kaki, kapal mana? Naik 5 kaki, kapal mana? Ya, jadi law ni duk riuh nak jaga, jangan beri cahaya, jangan beri tak tergelar. Allahu Rabbi. Tak apalah apa pun pada kita semua adik kakak. Hakikat semua apa dia? Bumi menuju kemusnahan. Manusia menuju kematian. Hakikat sama. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua akan punah kata Allah. Semua binasa. Yang tak punah tak binasa satu je. Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya kita jaga kita dengan Allah Taala. Jaga dengan Allah. Jaga hubungan dengan Allah. Manusia ni kita syarat nak masuk syurga tak ada dosa. Pas semua kita ada dosa. Mana? Tak masuk syurga lah. Memek hak masuk syurga tak ada dosa. Pas kalau gitu kita tak boleh masuk syurga belakang, maka kita berdosa. Ya, memang tak boleh masuk lah. Pas mana masuk? 2 perkara. Pertama, hak salah minta ampun. Minta ampun ya Allah, minta maaf ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, aku banyak silap ya Allah, aku bertaubat padamu ya Allah, aku menyesal ya Allah. Minta ampun supaya dosa hak kita buat selama muda pas ketua ni Allah Taala maafkan. Ya. Dia syarat. Ya, sebab tu kita ngaji, orang masuk neraka, na'udzubillah, masuk neraka, habis dosa baru masuk syurga. Bermakna ahli syurga orang tak ada dosa. Ya, satu. Yang kedua, mereka yang mendapat rahmat dan syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab akhirat esok tak ada siapa boleh tolong melainkan Allah Taala, dan tak ada siapa boleh syafaat di kalangan nabi-nabi melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah boleh beri syafaat. Hingga Nabi ni waktu ditimbang amalan manusia umat dia, Nabi sallallahu duduk tengok. Bila mana amalan umat dia terengah, pahala dia sikit. Ya, disebut hadis Nabi sallallahu ambil serba dia letak belah neraca, cepel hak amal soleh supaya berat sikit. Maka jaga 2 perkara. Pertama, salah silap sama-sama kita minta ampun dengan Allah Taala. Yang kedua, banyak selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau boleh kita disiplin diri. Sebelum tidur setiap hari, sebelum tidur pastikan kita selawat jangan kurang pada 100 kali sehari. Ya, sikit ya, mudah ya. Ya, tapi kena disiplin. Jangan tidur melainkan setelah siap selawat pada Nabi sekurang-kurang 10 kali, 100 kali sehari. Kalau boleh 100 kali siap dah, tak apalah. Dalam sehari itu jangan tinggal sekurang-kurang 100 kali. Pasal apa 100? Kan Nabi sebut dalam hadis, siapa-siapa yang selawat padaku 100 kali sehari, dia boleh 3 perkara. Pertama, Allah Ta'ala mengampuni dosa dia. Yang kedua, tercatat dia sebagai dia akan dibangkitkan di akhirat bersama para nabi-nabi, para siddiq, para syuhada. Yang ketiga, dia tidak akan disentuh oleh api neraka di hari akhirat. Pertama, dia tidak terkena sifat munafik. Yang kedua, dia akan dimasukkan syurga Allah SWT. Yang ketiga, dia akan dibangkit bersama para nabi-nabi. Ya, maka hak salah kita minta ampun, hak baik kita tambah. Ya, wallahu alam. Ya, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ya, sikit sebanyak. Masalah air menurut air Kelantan ni. Masalah air Kelantan. Kita air Kelantan ni kita tengok pertama sekali taki air yang kita buat ni, taki air kita buat untuk sekatalah 10 juta. Tapi bila kita tengok tak sampai 10 juta dah taki. Kadang-kadang kita buat untuk 10 juta liter sehari. Kita buat taki tu. Tapi hak masuk 5. Berapa tak cukup 10? Berapa tak cukup 10 tu? Dia nak cukup 10 tu kita gali laga. 10 laga. Ya. Dengan kita sedut 10 laga ni cukup 10 juta air. Tapi bila kita gali boleh sedut 3 laga je. 4 laga tu boleh jadi rut lebih,
boleh rosak, telaga tak molek, sekara. Yang keduanya, bila kita ambil air bawah tanah ni, air bawah tanah, kebanyakan Kelantan ni paling besar ambil air bawah tanah di Malaysia. Negeri lain ambil sungai. Tak apalah, ni bukan salah. Nak sebutnya, antara puncanya, Laga ni kau lama dia, kita pakai sedut, pakai pam. Dia sumbat pasir-pasir. Dia kena cuci. Sekurang-kurang 2 kali setahun. Cuci. Kena cuci buah pasir tu, baru boleh sedut balik. Ya. Menyebabkan kau lama, mula-mula buat boleh 8 juta liter. Ya. Lama-lama turun 7. Lama-lama turun 9. Pasal sumbat. Kita buat boring air. Rumah kita, kalau lama kau skip pasal apa? Dia sumbat. Ya. Pasal bagaimana cara nak sumbat? Kena cuci. Ya. Apa-apa tak cuci. Bila nak cuci ni, dia ada satu unit dia bawa KSB ni, memang kerja dia untuk servis lagu-lagu ni. Ya. Nak servis tu memang tak cukup. Memang hakikatnya tak cukup staff lah, tak cukup tenaga. Pasal apa? Tak tambah. Nak tambah staff, nak tambah benda, dia kena masalah duitnya. Ya, al-fulus. Masalah fulus. Jadi kita buat lah ni? Kita buat lah ni, pertama kita berhenti dah. Ya, berhenti ambil air bawah tanah, cukup dah. Kelantan ni laga bawah tanah paling banyak di Malaysia. Jamban paling banyak di Malaysia pun Kelantan juga. Jamban tanah curah ni. Jamban duduk sini, ambil laga sini. Oh, sedang molek benar. Ya. Jadi sebab tu yang keduanya, air bawah tanah kita Kelantan ni kebetulannya banyak magnes, dia jadi merah, jadi kuning, kemudian bau. Proses nak hilang benda tu tinggi. Lalu kita cadar untuk semua loji-loji akan datang ni, kita akan ambil air daripada sungai. Ya. Yang keduanya, isu paip lama. Kelantan ni 52% rasanya bocor. Ya, paip kita ni, paip bocor. Sebab tu bila bocor, menyebabkan kita tukar taki pun tak guna, muka paip bocor. Buat taki banyak mana pun tak guna, paip bocor. Jadi paran kena tukar paip dulu. Tukar paip. Nak tukar semua sekali ya. Sepatut tukar semua sekali. Berapa kos dia? Hampir 3 bilion. Ya, bukan sikit-sikit. Ya. Jadi nak tukar, lah ni tengah tukar lah ni. Lah ni kita oleh kerana peruntukan ni kita tukar ikut duit kita ada, kita belanja ikut duit kita ada. Bagaimana kita nak tahu paip mana bocor? Ya, sebahagian besar kita ni metal rumah kita ni sebenar sebahagiannya metal ni rosak, metal lama. Bila metal lama, dia tubik angin, dia bukan tubik air. Ya, ataupun dia tak betul bacaan metal dia. Jadi kalau bacaan metal betul, kita masuk air 100 metal sini, metal besar, sepatutnya sampai hujung ni 100. Tapi bila siapa tengok, kita nak tahu paip mana hok bocor, maka kita cek metal. Sebab tu jangan terkejut orang apa tukar metal. Tujuan tukar metal tu nak tahu paip mana hok bocor. Ya. Sebab kalau metal tu tak betul, maklumat kita tak betul. Tu tukar metal di rumah-rumah metal itu, ya, tujuannya lain, paip lain ni, kapung ni bocor banyak mana. Kita tukar metal, katalah 100 metal tukar. Lepas tu metal besar ni kita boleh baca. Kita lepas air 1000. Kita baca. Ada 700 je. 300 bocor. Nah, berarti paip lain kapur ni 300 bocor. Baik, 300 mana tepat? Kita cek sosok. Baru gali, tukar situ. Ya, sepatut tukar semua. Bila kita tukar paip baru, air laju. Bila air laju, ya, paip hok lama tu bocor pula. Pasal apa? Hari tu air kohor dia tak bocor. Bila tekanan air tinggi, bocor. Jadi gapo tengah buat lah ni? Hok tengah buat lah ni 2-3 perkara besar. Yang pertama sekali, kita tengah tambahkan loji air kita di Kelantan ni. Yang kedua, kita tengah tukar meter-meter air ni. Lah ni tengah tukar di sebahagian Kota Baru, di Pasir Mah, kita tukar. Ya. Kita akan tukar keseluruhannya, kita akan tukar semua sekali meter air. Kemudian kita akan naikkan tambah loji air, dan kita akan ambil air daripada sungai. Air Sungai Kelantan ni dia keruh je. Dia tidak cemar. Air bandar nampak jernih.
Tapi cemar, banyak bahan kimia. Air Kelantan dia keruh je, keruh. Keruh ni kita buat tadahan, kita buat kolam. Kolam, air tu dia akan masuk kolam dulu. Maka dia akan hening kolam tu. Bila dia hening, kita akan ambil, maka nak rawat dia lebih mudah. Tak banyak bahan kimia. Tapi kalau kita ambil hok keruh tu, banyak bahan kena buh. Banyak bahan, banyak pitih. Itu kaedah-kaedah yang sebab kalau ikut perancangan, insya-Allah ada 3 keseluruhan banyak bilion juga lah, ya, untuk Kelantan ni kita selesai masalah air, ya, insya-Allah. Mudah-mudahan, ya. Tahun ni kebetulan Kelantan ni antara menteri paling ramai daripada Kelantan tahun ni, kali ni lah. 5 orang menteri daripada Kelantan, 7 orang timbalan menteri daripada Kelantan. Ada satu negeri tu tak ada seorang menteri, tak ada timbalan pun tak ada. Kelantan tahun ni ada belaka Tok Pa pun ada, yang pegang bahagian ekonomi. Dan kita di peringkat ni kita ada jatah kuasa menteri-menteri untuk pembangunan di Kelantan bersama kerajaan negeri lah, insya-Allah. Kita akan susun, kita akan atur. Hok buat selama ni okey dah, ya, cuma kita tambah baik mana kekurangan. Tempat-tempat hok tak ada air sebagainya. Kampung ni tak ada air. Ada siapa air? Banyak lagu tiup. Lain macam hari tu, lain kaki 2 hari sekali, 2 hari sekali. Tak mana ada air, main di sini. Ada pun tempat lah sini, di pasir tempat, di tempat. Di tempat lah air, lori atas. InsyaAllah kalau kita ada pancangan tengok kampung ni agu mana boleh kita atasi. Sebab ada 4-5 kampung di Kebakiran ni, kita buat sementara tunggu kita punya loji ambil masa. Loji ni ambil masa, ya. Jadi kita buat, kita boring, kita buat penapisan untuk selesai masalah supaya lori tu air hantar ada. Kita akan terus kepada taki-taki yang sedia ada. Maksudnya kalau sekian ada keperluan, kita boleh tengok hok sini. Kita buat ni hok sementara 4-5 kampung dah di Kebakiran kita buat. Hok tak sampai, dia pucuknya dia ujung kampung tu tekan air rendah, tak sampai kampung dia. Tengah malam baru sapa. Orang lain tutup baru sapa ke dia. Ya, boleh jadi kerana dia duduk tinggi sikit ataupun duduk ujung. Biasanya ujung ni kita buat, kita boring, kita buat penapisan sementara tunggu loji siap. Tapi ni kita boleh dalam masa sekejap lah, sebulan pun boleh. Boleh, insyaAllah boleh. Boleh, kita boleh buat, insyaAllah. Ni yang rasa boleh terus kita boleh terus, insyaAllah. Tip saya ni buat tahun 2010 lagi. Masa meter bayar saja tak pernah ada air. Tak tahu lah mungkin masa testing tu kita tak ada. Tapi tak pernah ada air. Mungkin ada air saya tak ada. Pasal ujung sekali dah nanti tu. Ujung. Jadi kalau dia kaki tetap tak melesat tahun itu mana boleh dah. Kita buat di 2-3 kampung paling tu, kita buat satu